Kilat tak? Macam kilat. Ni visor Y15. Yang sebelah sini visor, head visor Y16 carbon fiber skinning ataupun balut dengan kain karbon. Okey, mana abang dapat? Mana abang dapat? Korang tengok video ni. Right. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Okey, minta maaf, saya dalam proses nak balut ataupun orang panggil skinning kepala ataupun visor Y16 ni dengan kain karbon. Okey. Ni visor original, yang warna silver dulu. Sekarang ni abang nak balut dengan kain fiber ataupun orang panggil skinning fiber. Tapi langkah-langkah yang nak buat ni abang dah terlupa nak rakam. Okey. Okey, siapa-siapa yang nak buat balut fiber ni, dia ada beberapa step yang mana kita perlu buat. Okey, sebagai contoh ya. Langkah pertama iaitu visor ni ya. Visor ni kita kena gosok dengan kertas pasir kasar, sama ada kertas pasir 400 ataupun 100. Tadi saya dah gosok dengan kertas pasir 100. Kertas pasir 100, dan juga bila dah kasar saya dah bersihkan, dia dah hilangkan segala habuk apa semua sekali. Selepas tu langkah keduanya adalah biarkan dia kering. Okey, biar kering apa semua sekali. Dan seterusnya saya bancuhan epoxy resin dengan hardener. Ikut nisbah yang kat situ 10:1 yang saya punya. Jenis yang saya pakai saya pun tak tahu jenis apa. 10:1 yang mana saya sapu untuk dekat lapisan visor ni, maknanya belum letak kain ni. Saya sapu lapisan tu tak nipis tak tebal, sedang-sedang, dan juga saya biarkan lebih kurang dalam masa setengah jam. Selepas tu bila kita nak letakkan kain ni, kita kena test dulu sama ada lapisan resin tu dah kering ataupun belum. So cara dia kita letak dengan jari, bila kita angkat dia tak melekat dekat sini tau, tapi dia ada kesan kita rasa macam melekit. So kita boleh balut dengan kain. Kita balut dengan kain ni apa semua sekali. So sekarang ni saya dah balut lah, baru siap balut apa semua. Lepas tu baru saya teringat, alamak saya terlupa nak buat video, buat seronok-seronok tiba-tiba lupa buat video. So selepas pada tu kita biarkan dia benda ni, sebab resin yang ada kat bawah ni, bawah kain ni masih lagi belum kering sepenuhnya. Saya nak biarkan kering sepenuhnya. So kat sini saya lekatkan tape lah kat belakang ni supaya dia tarik, supaya bahagian bucu-bucu ni dia jadi dengan kemas lah. Dia tak ada berkedut apa semua sekali. Okey. Selepas ni saya biarkan dia kering sepenuhnya apa semua sekali dalam sejam ataupun 2 jam. Langkah ketiga adalah kita bancuhan epoxy juga, resin juga. Nanti saya akan tunjukkan video untuk bancuhan. Untuk kita akan lay atas ni sebanyak 3 layer. Okey. Kita buat 3 ke 4 layer. Okey. Lepas tu saya akan tunjuklah sampai habis dan sampai saya pasang. Alright. Langkah pertama tu je saya silap. Saya lupa masukkan. Saya minta maaf banyak-banyak. Okey. So sekejap lagi kita sambung, kita buat. Langkah seterusnya anda boleh buang kain-kain ni. Okey, yang berlebihan-lebihan ni. Okey, sama ada anda menggunakan gunting ataupun menggunakan pisau yang tajam. So saya akan gunakan gunting lah. Saya lebih selesa menggunakan gunting. Kalau anda nak gunakan pisau, pastikan pisau yang anda gunakan tu betul-betul tajam. Sebabnya kalau pisau tak tajam ni, ni dia akan tarik keluar benda ni. Make sure pisau anda betul-betul super tajam. Kalau gunting tak ada masalah sangat. Saya biarkan dia ada lebih sikit ni. Sebab nanti saya akan trim menggunakan grinder. Guna wool grinder. So biar ada lebih sikit lah buat masa ni. Langkah berikutnya saya akan bancuhkan kita punya resin. Bancuh kita punya resin dan juga dicampur dengan katalis ataupun hardener untuk lapisan nipis sahaja bahagian atas.
Bancuh sikit je, tak payah banyak. Untuk buat lapisan nipis, ikut sukatan yang disyorkan oleh produk yang anda guna. So saya akan pakai sedikit sahaja. Okey. Dan juga kita perlu kacau kita punya catalyst, kita punya resin kita ni, sehingga dia berubah warna dan juga dia berbuih. Okey, kalau kita tengok kita kacau, dia berubah warna dan juga berbuih. So jangan risau kalau warna dia gelap sebab apa, nanti kalau dia dah kering dia akan jadi clear. Jangan risau. So dia dah berbuih, nampak tu. Dia dah berbuih tu sebenarnya, bukannya coklat tu, dia berbuih. Okey. Seterusnya, gunakan brus yang baru. Dan setiap sekali guna brus ni dah tak boleh guna, kena buang lah. Ni maknanya brus ni pakai buang. Memang saya pakai brus yang banyak. So kita akan sapukan bahagian atas ni untuk satu lapisan yang nipis. Baik, kita mulakan sapu. Kita sapu ni, nipis ni just untuk bagi dia meresap ke dalam kain sahaja. Berikutnya nanti kita akan letak lapisan kedua dan juga lapisan ketiga. Sama ada lapisan kedua tu pun boleh tahan nipis, sedang-sedang lah, saya cakap sedang-sedang. Dan juga lapisan ketiga tu baru kita buat tebal. So ini lebih kurang kalau kita dah sapu ni, nanti kita biarkan dalam 1 jam. Lepas tu baru kita sapu lapisan yang kedua. Jangan risau kalau dia tak sekata, dia sengit-bengit ke, jangan risaulah. Nanti ini adalah cara saya buat lah. Sebab ada orang dia cara dia lain-lain. Kita ratakan dia untuk lapisan pertama. Okey, dah siap lapisan pertama. Nanti kita biar kering 1 jam, lepas tu kita akan buat lapisan kedua. Sekarang ni saya dah bancuh untuk lapisan ketiga. Lapisan kedua tadi saya skip video sebab lapisan kedua tadi nipis je. Okey, sekarang ni dah kering untuk lapisan kedua. So tengok kalau ada habuk, buang lah. Okay, so saya akan masukkan lapisan ketiga. Lapisan ketiga ni boleh letak tebal. Masalah sekarang nak hujan, angin kuat. Right, teruskan dengan lapisan ketiga. Kita buat tebal sikit. Kalau kita nampak pada lelehan-lelehan ke apa ke, jangan risau lah. Nanti dia akan sekata. Sebab lagi kita akan gosok dengan kertas pasir pula. Okey. Ini benda ni buat ni basic je ni untuk kerja-kerja skinning ataupun orang cakap balut kan. Tak susah pun ni. So kita buat tebal. Yang meleleh bawah tu biarkan je lah, tak kisah pun. Sapu bagi sekata, tebal dan juga sekata. Okey, dah selesai kita letak lapisan ketiga yang tebal gila. Okey, tebal gila saya cakap. So biarkan dia kering dalam 1 jam ke 2 jam. Nanti kita trim bahagian tepi sikit. Lepas kita gosok dengan kertas pasir 100. Okey. Apabila resin dah kering, okey, resin dah kering, kita boleh gosok dengan kertas pasir permukaan ni. Ini contohnya saya dah gosok dah kan. Gosok dengan kertas pasir 1000. Okey, kalau kita start gosok macam ni, kita nampak bahagian permukaan yang tak rata. Sebagai contoh, yang mana yang dah kelabu ni adalah yang dah rata dengan kertas pasir, dan juga yang berlongkang-longkang ni ataupun bertumpuk-tumpuk ni adalah bahagian yang tak rata. Jadi kita kena gosok keseluruhan permukaan ni, termasuk dengan tepi-tepi adhesif ni dan juga tepi ni yang tajam ni, dengan kertas pasir sampailah semua sekali jadi kelabu macam ni. Okey, kertas pasir yang saya gunakan adalah untuk yang mula-mula saya akan pakai 100. Berikutnya bila dah sama, saya akan
sanding lagi dengan kertas pasir grade 400, seterusnya 400, 800 dan juga 1000 sehinggalah betul-betul licin. Okey. So kita akan kita gosok dulu sekarang ni untuk memastikan permukaan ni sama rata lah. Okey, ini adalah proses yang panjang dan saya takkan buat video untuk proses orang kata apa ni? Proses gosok ni yang terlalu panjang. Kita gosok je macam ni. Okey, kalau kita gosok nanti dia akan jadi, kita tengok. Okey, nampak? Dia akan jadi macam ni ya. So jangan risaulah, memang dia bercalar, memang dia kelabu. Sebabnya bila dia kena air, dia akan nampak kilat balik lah. Bila selesai proses gosok, dia akan jadi nampak kelabu asap macam ni ya. Okey. Yang tepi-tepi tu basah sikit lagi, tapi yang kat sini dah kering. Okey. Selepas dia dah kelabu asap macam ni, bila maknanya kita gosok mula dengan kertas pasir 1000, kemudian saya buat tadi 400, 500 dan juga terus 1200 punya kertas pasir. So dia dah licin lah elok. Dan proses terusnya adalah kita akan spray dengan clear. Top coating dia clear. Saya akan pakai top coating Samurai 2K01. Okey. Alright. So memandangkan sekarang ni hujan lebat. Hujan lebat, makanya tunggulah nanti bila dah panas nanti barulah saya buat top coating. Nak buat macam mana, tak boleh nak sambung kerja. Okey. Langkah seterusnya untuk proses kali ini adalah kita akan spraykan dengan coating clear. Okey. Kat sini untuk Y16 punya visor dan juga ni adalah Y15 punya visor. Okey. Saya akan spraykan kedua-duanya sekali dan saya akan guna hari ini adalah Samurai 2K01, iaitu jenis tin lah. Okey, ini dia 2K01. Sebab lebih mudah saya nak guna yang ni, sebab tak banyak mana pun. Dan juga lagi selebihnya saya akan gunakan untuk buat coating benda lain lagi. Untuk lapisan clear ni saya akan buat 3 lapisan. Lapisan pertama ni jangan tebal sangat, buat lapisan yang nipis je. Lepas tu kena biarkan dia kering. Biarkan dia kering, kemudian kita akan masuk lapisan kedua. Okey, jangan tebal, nipis je. Ini adalah lapisan pertama. Lapisan pertama. Kalau ada abuk, alamak ada abuk satu, tak silap saya ni. Abuk ke apa ni? Oh bukan, dimple. It's okay, biarlah, tak kisah. Sebab buat sendiri, saya tak kisah sangat. Okey. Lapisan pertama, biarkan kering dulu. Biasa dalam 10 ke 15 minit. Lagi kita masuk lapisan kedua. Lapisan pertama dah kering. So kejap lagi saya akan masuk lapisan kedua. Kita tengok kat sini. Kilat elok dah. Lapisan kedua pula lepas ni. Lapisan kedua. Okey, kita biar dia kering dalam 1 jam ke 2 jam macam tu, sebab saya rasa cukup untuk 2 lapisan saya masukkan. Tak perlu lapisan ketiga. Lepas tu boleh pasang lah. Baiklah, kita dah siap pasang. Okey, kepala ataupun head visor Y16 yang mana saya dah balut dengan carbon fiber. Okey, saya balut dengan carbon fiber. Buat sendiri je.
Macam kilat. Ni visor Y15. Yang sebelah sini visor, head visor Y16 carbon fiber skinning ataupun balut dengan kain karbon.